kumpulan digabungkan. Kumpulan ini dianggotai oleh Malaysia, Indonesia, Turki, Iran, Mesir, Bangladesh, Pakistan dan Nigeria. Kumpulan ini dikumpulkan selepas satu pengumuman di Istanbul, Turki pada 15 Jun 1997. Keahlian adalah terbuka kepada negara-negara lain daripada negara-negara masa kini, walaupun tiada rancangan untuk menambah ahli. Itu saja. Saya akan terangkan sedikit tentang objektif negara di-8 ini. Objektif negara di-8 ini mempunyai 4. Yang pertamanya adalah membangunkan kedudukan negara-negara membangun dunia ekonomi. Yang keduanya adalah mempelbagaikan dan mencipta peluang-peluang baru di dalam perhubungan perdagangan. Yang ketiganya adalah meningkatkan penglibatan dalam proses membuat keputusan pada peringkat antarabangsa. Yang terakhir adalah memberikan kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Itu saja. Saya akan terangkan tentang struktur negara di-8 ini. Negara di-8 ini mempunyai 3 jenis badan, iaitu Kemuncak, Majlis dan Suruhanjaya. Yang pertama adalah Kemuncak. Kemuncak ini merupakan kuasa tertinggi dan terdiri daripada pemimpin setiap negara. Kemuncak ini akan bersidang pada setiap 2 tahun. Seterusnya adalah Majlis. Majlis ini adalah badan utama yang bertanggungjawab membuat keputusan dalam forum bagi mempertimbangkan isu yang berkaitan dengan negara di-8. Seterusnya, Majlis ini terdiri dari Menteri Luar Negeri setiap negara. Seterusnya adalah Suruhanjaya. Suruhanjaya ini mempunyai kuasa eksekutif. Suruhanjaya ini terdiri daripada Suruhanjaya yang dilantik oleh setiap negara ahli. Suruhanjaya ini juga bertanggungjawab untuk menggalakkan penyatuan keputusan di negara 8 di negara masing-masing. Saya akan terangkan tentang kawasan kerjasama, iaitu mempunyai 9. Yang pertamanya adalah kewangan, yang keduanya adalah perbankan, ketiga adalah pembentukan luar bandar, keempat adalah sains dan teknologi, kelima adalah pembangunan insan, keenam adalah pertanian, ketujuh adalah tenaga, ke-8 adalah sekitar dan 9 adalah kesihatan. Itu saja. Saya akan terangkan tentang fungsi negara di-8 ini. Fungsi ini mempunyai 4. Yang pertamanya adalah untuk berkongsi ilmu tentang takaful. Yang keduanya adalah untuk memperkenalkan produk baru dalam perbankan. Ketiganya adalah untuk memperkenalkan produk baru dalam insurans. Yang keempatnya adalah untuk memperkenalkan produk baru dalam kewangan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmira Emila binti Abdul Razak. Jadi hari ini saya akan menerangkan sejarah penubuhan negara Iran dan juga dari segi ekonomi. Terlebih dahulu, saya nyatakan di sini bahawa negara Iran merupakan ahli kepada 8 negara membangun ataupun developing aid. Sebenarnya developing aid ini merupakan satu pakatan pembangunan ekonomi dan terdapat 8 negara. Pakatan Pembangunan Ekonomi dimulakan di Istanbul, Turki pada tahun 15 Jun 1997. Tapi pada masa kini tiada lagi keputusan untuk menambah mana-mana negara untuk menjadi ahli. Dan Iran ataupun Republik Islam Iran, tapi di Asia Barat mereka dikenali sebagai negara Parsi. Iran adalah sebuah negara yang mempunyai tamadun yang sangat-sangat tertua di dunia dan juga kedudukan geografi mereka adalah sangat-sangat strategik. Iran adalah pengasas kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Pertubuhan Persidangan Islam, Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum dan juga Organisasi Kerjasama Ekonomi. Iran memainkan peranan yang sangat penting. Kita tahu dari sumber mereka iaitu minyak. Dari segi ekonomi pula, mereka mengamalkan campuran ekonomi perancangan berpusat di mana sumber minyak dan juga sumber-sumber perusahaan mereka dimiliki oleh sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi mereka dari 2 abad yang lalu adalah sangat-sangat stabil dan pada awal abad ke-21, peratusan kasar negara mereka mencatat yang paling tertinggi di dunia dari segi perlombongan dan juga pertanian. 45% sahaja belanjawan mereka adalah hasil perlombongan minyak dan juga gas asli dan 31% belanjawan mereka adalah hasil daripada cukai. Rakan dagangan utama bagi negara Iran adalah China, Jepun, Rusia, Jerman, Perancis, Itali dan juga Korea Selatan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Nur Adibah binti Azahar dari kelas IP 1B. Hari ini saya ingin membincangkan tentang tajuk negara di-8. Negara yang saya pilih ialah Malaysia dan Pakistan.
Pertama sekali saya ingin membicarakan tentang negara Pakistan. Republik Islam Pakistan atau Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Majoriti penduduk Pakistan adalah Muslim Sunni. Pakistan di dunia dan negara kedua yang mempunyai penduduk beragama Islam teramai di dunia selepas Indonesia. Pakistan sebenarnya sebahagian daripada India dan berpecah kepada Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Kini dikenali sebagai Bangladesh. Kebudayaan masyarakat Pakistan banyak dipengaruhi oleh kawasan sekeliling Pakistan. Ialah kawasan satu yang menerima pengaruh Islam secara menyeluruh yang membawa kepada identiti Islam yang ketara dalam masyarakat Islam. Sekian, terima kasih. Selepas itu, negara Malaysia. Negara Malaysia secara rasminya Persekutuan Malaysia ialah sebuah negara raja berperlembagaan persekutuan di Asia Tenggara yang terdiri daripada 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Malaysia terbahagi kepada 2 kawasan yang mengapit Laut Cina Selatan iaitu Semenanjung Malaysia dan Borneo Malaysia. Ibu negara Malaysia ialah Kuala Lumpur, manakala Putrajaya merupakan pusat kerajaan persekutuan. Ketua negara Malaysia ialah Yang di-Pertuan Agong iaitu Raja Elektif yang terpilih dari kalangan 9 Raja Negeri Melayu. Ketua kerajaannya pula ialah Perdana Menteri Malaysia yang terletak berdekatan dengan Khatulistiwa dan Tropika serta mempunyai kepelbagaian flora dan fauna. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia binti Saiful Masidi dari kelas TP 1B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 2 negara ahli daripada 8 negara-negara yang membangun, iaitu Indonesia dan Bangladesh. Pertama sekali, Indonesia. Indonesia ialah sebuah kepulauan yang juga disebut sebagai Nusantara yang terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia. Indonesia juga merupakan negara yang paling banyak penduduk dan negara berpenduduk yang terbesar di dunia. Dari segi ekonomi Indonesia mempunyai kemerosotan pada akhir dekad 1990-an akibat krisis kewangan Asia, tetapi ekonominya kini telah pulih. Negara ini ialah pengeksport gas asli yang terbesar di dunia, malah mempunyai sumber semula jadi yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas asli, timah, tembaga dan emas. Namun begitu, terdapat sedikit masalah kemiskinan yang disebabkan kurang tempat pengelolaan daripada kerajaan. Kedua, Bangladesh. Bangladesh atau Republik Rakyat Bangladesh ialah sebuah negara di sebelah timur laut sebenua India yang terletak di Asia Selatan dan bersepadan dengan India. Bangladesh secara umumnya ialah sebuah negara membangun. Pertanian Bangladesh merangkumi 14.2% KDNK negara. Hasil pertanian utama termasuk beras dan jut. Teh pula ditanam di barat daya Bangladesh. Sektor perkilangan terbesar Bangladesh ialah industri penghasilan tekstil dan pakaian. Itu, industri farmaseutical memenuhi 97% permintaan domestik negara dan dieksport ke banyak negara. Industri pembinaan kapal juga berkembang pesat. Sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya Siti Nur Aisyah binti Badrul Syam dari kelas DP 1B ingin bercerita serba sedikit tentang negara di-8 iaitu Mesir dan juga Nigeria. Republik Arab Mesir iaitu dalam bahasa Arabnya dipanggil Misrun, sebuah negara di rantau Afrika Utara. Republik Arab Mesir bersepadan dengan Palestin, Israel dan juga Laut Merah. Mesir juga mempunyai keluasan tanah berukuran 1 juta kilometer, tetapi kebanyakan penduduk menginap di Sungai Nil ini di Kahirah dan juga Iskandaria. Dari segi ekonomi pula, nilai keluaran dalam negara kasar Mesir ialah 302.256 million pound secara nominal anggaran pada tahun 2019 dan 1.427 million pound menurut peniti kuasa beli iaitu anggaran pada tahun ini iaitu tahun 2020. Mata pound adalah mata wang Mesir, iaitu pengeluar kurma terbanyak dunia serta pengeluar buah tin kedua terbesar global. Seterusnya, kapas pada masa dahulu adalah hasil pertanian negara, tetapi pada masa kini kapas tersebut tidak lagi menjadi ekspor negara. Seterusnya adalah Nigeria. Republik Persekutuan Nigeria yang terletak di Afrika Barat. Negara ini juga
bersempadan dengan Benin di sebelah barat, Chad dan Cameroon di sebelah timur, Niger di utara dan juga Teluk Guinea di sebelah selatan. Seterusnya, Nigeria adalah negara yang mempunyai paling ramai penduduk di Afrika. Kota-kota terpenting seperti Abuja, Abeokuta, Ibadan, Port Harcourt dan juga Jos. 50% iaitu 64,385,994 penduduk telah menganut agama Islam secara rasmi. Dari segi ekonomi pula, pada 2019, anggaran nilai keluaran dalam negara dasar KDNK nominal Nigeria ialah 446.543 bilion, yang ini ke-27 terbesar dunia. Manakala anggaran nilai KDNK berdasarkan kuasa beli kuasa pula ialah 1.217 trilion, yang ini ke-22 terbesar dunia. Nigeria dianggap sebagai negara kelas pertengahan bawahan oleh Bank Dunia. Masalah ekonomi utama Nigeria termasuk kerasuhan dan inflasi yang tinggi. Majoriti penduduk pula menceburi bidang pertanian. Bidang pertanian juga adalah bidang utama Nigeria pada masa dahulu dan kira-kira 30% jumlah buruh Nigeria terlibat dalam bidang pertanian. Hasil pertanian utama termasuklah kacang, jagung, kelapa sawit, minyak soya dan juga beras. Masalah peningkatan jumlah penduduk negara yang meningkat menyebabkan Nigeria terpaksa mengimport hasil pertanian di luar negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.